الحرص على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi batal puasa jika dititikkan air atau minyak atau barang sebagainya pada batin lubang telinga. Tak nak payahlah muka ni bahasa. Baca-baca tak ibarat awal dah. Kata musannif rahimahullah, dan demikian lagi batan oleh puasa seseorang. Kata bata tu jika dititik oleh seorang akan ayat, ya titik air. Dalam bahasa Arab panggil taktir. Taktir ni perbuatan dia. Ambil air bubuh, orang panggil mentitik. Tu. Jika dititik oleh seorang akan ayat atau minyak atau pada air, titik minyak ya sumuk masuk lelingo ya kata. Siap. Tu. Ya, tapi tak ada apa dah. Saja nak buat tubik mari. Atau ikutlah. Sakit lingo ke apa sakit sikit ambil titik minyak ke apa minyak. Zaitun ke apa ke. Tu. Titik minyak atau barang sebagainya atau pada air tu. Atau titik akan barang sebagainya sebagai air. Barang yang sepertinya seperti air. Apa barang yang sebagainya? Barang yang sepertinya itulah barang sebagainya. Yakni tulis tu barang yang sebagainya, yakni daripada tiap-tiap perkara yang cair. Daripada tiap-tiap perkara yang cair. Ikutlah apa kita kata minyak ataupun air ataupun apa lagi. Tu. Katalah. Ya titik tu kau. Titik pada, takluk pada di titik. Ya titik oleh seorang akan air. Dititik pada, yakni ke dalam batil, sebelah dalam bagi lubang telinga. Batin lubang telinga, sebelah dalam bagi lubang telinga, batin telinga. Tu kira batin sekarang mana? Jari kita tu sumak jari suk jari dah. Masuk lek dalam tu panggil batin dah.
Tu kalau kau dah ni tu yang lahir lagi. Sup kuku kita kata. Ambil kuku je. Tak je. Tulis dalil tu masuk le batin dah. Tak mesti nanti sapak dalil tu. Tak mesti sapak ke dalil hok keuhu tu. Dah. Lek dalil tu. Ya titik tu. Baru lek keu ya titik dia tak masuk sapak dalil. Lek kalau minyak-minyak je lekat lagi kat pipi. Tapi masuk ke dalil dak orang panggil batin sebelah dalil bagi lubang telinga. Dan di mana atau ataupun lubang susu. Lubang susu kemarin itu kita kecek kata lubang susu tu nampak umum, tapi dalam ibarat sebut maksud dengan lubang susu perempuan weh. Hok jatuh lubang tak ada lubang pun ia tak ada supaya hok tina tu lubang yang besar, lubang yang sehingga boleh sumak barang dah masuk dalam. Tengok bila titik turun air susu anak dah. Tak turun tu ya lubang dia dah. Kok salah orang tu. Apa ni sadiyu. Lubang susu bagi perempuan dia kena kat gitu. Lubang susu perempuan yang ni kopek perempuan. Lubang susu dia. Dan lubang zakar. Ni nisbah bagi laki-laki dan atau dengan mana atau. Jadi ya titik minyak ke dalam lubang batin bagi lubang zakat. Batin sebelah dalam bagi lubang zakat tu. Ni kira zahir lubang zakat. Maknanya kira batin dah tu bila masuk dalam lubang dah. Bukan kata kira seeci tak seeci apa dak pakai masuk dalam tu kira-kira batin dah. Hak zakat. Dan jika tiada terlampau hasyafah dan hujung susu sekalipun, royah pada batal puasa ya kata. Royah pada batal bergantung dengan maktub ni. Tu je tak bersakut di masalah lubang telinga dak ni. Ya kira masalah susu dengan zakat ni hak ni. Jadi batal, soalan kata gini, batal puasa jika dititik air ke dalam batin lubang susu atau batin lubang zakat. Kira susu dengan zakat. Nampak tak dah? Batal tu dan jika tiada terlampau, tiada melajak. Apa dia terlampau? Tiada terlampau, jadi tiada terlampau oleh air atau minyak itu. Tiada terlampau oleh air atau minyak tu, tak melajak, tak terlampau akan hasyafah sekalipun, tak terlampau akan hasyafah. Hasyafah ni kepala zakat. Ya titik minyak ke dalam lubang zakat, minyak tu ya tak terlajak hasyafah kepala gitu turun ke dalam lagi. Maknanya duk atas-atas tu je, bukan kata turun dalam lagi. Tu nampak tu dah. Tu maka dia kata tiada melampaukan hasyafah dan hujung susu atau pada hasyafah. Dan jika tiada terlampau lah oleh air atau minyak tu akan hujung bagi susu. Hujung susu hujung susu ni apa? Puting susu orang panggil. Puting kopat, puting susu orang panggil. Mata susu orang panggil mata. Tu hujung. Si Arab panggil halamah. Kalau pala zakat orang panggil hasyafah. Kalau pala susu orang panggil halamah. Tu. Kan tadi? Nampak tak gambar tak? Tu kepala ya. Maknanya dalam lubang perempuan ni, dalam lubang susu dia tu ya ada saluran untuk turun ke bawah, turun ke dalam perut, turun ke dalam perut dia. Tengok ya susu air anak tu ya mari dalam. Maknanya ya kalau cocok masuk ke dalam tu ya ada kesel turun. Tu maknanya.
Kalau tak lampau susu sekalipun, apa sekalipun, batal puasa, batal juga puasa dia. Jangan bubuh apa-apa dalam tu. Dan demikian lagi kata dia, batal puasa juga pula dah. Batal pula jika dimasukkan oleh seorang, dimasuk olehnya akan hujung jari dia. Yang masuk akan hujung jari. Hujung jari ke hujung-hujung. Walau tak suk kuku pun, sikit pun masuk dalam hujung dah ni. Sekerat kuku pun masuk hujung dah. Tak mesti kena habis kuku dah. Maka dia kata masuk akan hujung jari. Masuk ke mana? Takluk pada dimasuk. Masuk pada ke dalam dubur. Dalam lubang dubur baginya, bagi seorang, kena takdir baginya. Masuklah lubur dia. Kalau dubur orang lain, batal orang lain, hak dia tak batal. Berlagu. Tu. Tak itu. Yang masuk hujung jari dalam pada dubur dia. Untuk korek. Tu dia korek. Rasa tak sudah, kena berak tak suk, kena harap masuk lagi. Masuk hujung lagi. Nak kucak nak pergi tubik mudah-mudah. Tak boleh boleh puasa. Jangan kata masuk lubang. Kalau haid kita nak berak pun, dia tubik mari. Lepas tu kita heret klik, tu pun batal dah, masuk dalam runga dah. Tubik isuk. Jangan ada heret klik. Ni kadang-kadang biar kawan timu pala je. Lana weh. Lepas tu tiba pala saya, gilu. Lagu tu tak boleh. Pekau isuk. Kalau tubik luar dah, heret klik tak boleh. Oleh puasa ni kena ingat. Maka dia kata hujung pada dubur atau farat atau kepada dubur. Ini bagi perempuan lah. Ni sebab perempuan. Kalau dubur laki-laki pun ada, tina pun kira. Farat ni kira perempuan. Dimasuk hujung jari. Kalau zakat ni tak boleh, pada adat tak boleh berlaku. Dah nak masuk hujung jari lalu zakat kan. Tu. Maka dia kata akan masukkan hujung jari, masuk ke dalam parat, lubang parat. Kira parat ni kira mula daripada tempat zahir. Kalau kira depan lagi misalnya nak royak. Tu. Bukan semata-mata parat ni, ya ada pula parat perempuan ni. Allah ya Rabbi, malah nak sebut banyak. Parat perempuan ni dia ada bibir dia. Sebelum pada sampai ke lubang tu ada bibir. Bibir tu macam-macam, kadang ada tebal, kadang ada nipis tu. Setengah orang ni dia tebal bibir dia. Maknanya kalau kita hala jari tu tak ada sampai ke lubang lagi, tapi suk kuku dah. Tak. Hak tu tak apa lagi. Tak apa lagi. Maknanya hala jari sampai kuku dah, tapi tak sampai lubang lagi. Munggah bibir tebal. Nampak tak dia? Dia kena kira masuk dalam lubang dia. Dalam farj. Sebab tu kalau kita jimak isteri masalah, lepas tu kepala kita baru duduk di bibir ya, sup kepala dah. Bibir tebal dah. Sup kepala dah, tak sampai ke dalam lagi. Tak kira lagi, itu tak kena wajib mani lagi. Sebab dia tak masuk ke dalam lagi. Dia tak kena bersakuk dua lagi. Tak masuk sekeru. Tu. Dah. Ya, hurau banyak-banyak pula puasa ni. Dia nak fikir koyak dia. Tapi royak kena royak itu terang lah masalah ni. Kalau buat kinayah orang hok tak faham majak juga, dia tak reti kadang-kadang. Kena sorai gitu. Sorai bukan siapa kenyapong dah. Tapi sorai kena benda kena royak jalan lah gitu. Tak itu. Kalau kita tahu bibir, reti lalu. Kalau tahu isi luar, kita tahu. Bakar sikit tak saya jawab. Isi luar ni ada keliru lagi. Apa lagu dia bibir tu reti lalu. Reti tak bibir.
Tu. Habis itu kata musannif rahimahullah taala. Tu. Kata musannif, maka dia kata hingga terlampau apa pada farat. Dia masuk tu sekat mana? Takluk kepada masuk. Jika dia masuk hujung jari dia, hingga masuk tu hingga terlampau, hingga melajak terlampau, ini terlampau oleh hujung jari itu, melajak hujung jari dia tu, melajak oleh hujung jari dia tu, terlampau daripada had, daripada sakatan. Had gapo? Had yang, had bagi tempat yang hidupan. Jadi hingga diterlampau dan melajak oleh hujung jari daripada sakat teh bagi yang, bagi tempat yang wajib membasuh dia yang tempat yang tu. Tak lama molek. Tu. Jadi yang masuk ke dalam lubang dubur dia ataupun farak dia kalau nisbah perempuan. Sebab tu perempuan pun masuk bulan puasa, kalau sekarang qada hajat ke pernah ingat. Kita pun qada hajat ni kena ada ingat istinja tu. Kadang-kadang dia lajak. Basuh kena hak zahir. Zahir hak wajib basuh. Ni masa tak sudah tu korek-korek tak leh. Kalau hujung jari masuk dah patah dalam lubang tu. Tak boleh. Maka kata dia daripada had sakat teh bagi tempat yang wajib membasuh dia. Wajib basuh bila? Wajib basuh tetap kala istinjo. Tak kalau takluk pada wajib basuh. Wajib basuh tetap kala istinjo. Istinjo ni orang panggil apa? Apa dia? Menyuci. Tetap kalau menyucikan, basuh berak, basuh kecing. Senil lah istinjo. Tu. Basuh berak, basuh kecing. Padahal kalau sebut tak basuh ni, dia masuk air. Kalau tu batu tak masuk. Padahal batu buat istinja juga. Tapi kecek dengan cara mudah-mudah kita. Tak kalau istinja, basuh berak, basuh kecing. Kita kata. Jadi hak yang wajib kena tulis situ tu, hak wajib. Tapi hak wajib bagi kita laki-laki tak ada apa dah. Zakat kita, hak wajib kena basuh tu apa? Lubang hak zahir tu je. Lubang hak zahir. Maknanya kalau kecing tu baik mari, kena kawasan lubang di luar tu ya. Basuh keluar lubang tu ya. Kok hak siapa tak kena basuh. Tapi hak kita titik rata dah. Kadang-kadang pusing. Bucung. Titik-titik. Hak tu dia kena basuh habis. Tapi kalau dia kecing lagi, kecing tu apa ni? Tepus sekadar di kawasan lubang luar tu. Kalau zahir tu je hak wajib basuhnya. Wajib basuh sekadar tu je. Nampak tu dah? Boleh. Tu. Mana buat masalah kalau dia kecing dalam kapah masalah. Kapah, payah kecing. Semua dalam kapah. Tekan semua gitu dia tak ada melomo dah. Seruk masuk. Maknanya tempat yang tepuh dengan kecing dia tu kau dah di luar depan tu ya. Maka wajib dia basuh pada tu ya. Sebab tu kecing ni kalau air sikit-sikit kena cumak lah juga. Kecing panah-panah dah. Nampak tak? Weh situ. Lepas tu perempuan. Pada mana? Ni perempuan ni kena kira sikit ni. Perempuan kena jatuh tak kena kira banyak dah. Perempuan yang kena kira sikit. Tulis situ barang yang wajib membasuh dia. Yakni maka tempat yang wajib basuh oleh perempuan ketika istinja ialah bahagian anggota yang zahir, bahagian anggota yang zahir ketika ia duduk di atas dua tapak kakinya, di atas dua tapak kakinya pada masa qada hajat. Ni kira zahir tu.
Orang Tino kalau dia duduk diri tu, dia farad dia tak buka. Farad tak buka lagi. Maka hak zahir pun jadi nampak gapo? Hak zahir pun jadi nampak jadi tertutup. Kiranya kena duduk. Hak tu kena cek masing-masing Tino lah, tak kena kita. Bila dia duduk, syaratnya duduk alal qadamai. Duduk di atas dua tapak kaki. Sebab lon ni jamai yang macam-macam. Lama tu ada jamai duduk pesen tu. Hak tu tak buka habis. Dia kena duduk atas dua tapak kaki dia ketika qada hajat. Buka sekadar mana? Kawasan hak buka tu dikira zahir. Kena basuh hak tu je. Faham tak? Kira hak darah, hak bujai supo. Supo je. Tu. Ada setengah pendapat yang dhaif kata kalau hak bujai kena masuk dalai lagi. Kalau bujai sebab tak supo hak darah dah. Dia lubai dia buka luas sikit. Tu. Jadi kira mari teka duduk buka. Teka buka tu dia istinja. Tu kawasan hak zahir nampak, dia nampak di kawasan zahir tu orang panggil zahir. Hak tu wajib kena basuh pada zahir ya. Maka kalau dia duk korek juga, ambil tangan jari duk korek masuk ke dalam juga. Duk kacau tu. Maka batal puasa dia. Tak boleh. Tak boleh weh. Ni masing-masing kira tengoklah. Kalau dubur kat teka buka di lubang tu. Lubang bagi dubur tu kita masuk pergi. Sekerat kuku pun batal dah. Jangan. Tak boleh. Ya baik syakrut ni payah lalu. Dia duduk di orang duduk. Syakrut dia duduk gini. Dia duduk gini. Dia duduk gini. Tapi kalau duduk pesing nohanu, dia kena duduk gitu semata. Hak tu jadi buka. Syakrut kena buka tak habis. Payahlah kau. Sebab tu kita kena duduk atas dua tapak kaki. Jadi perempuan tu kalau dia duduk syakrut, dia kena korek sikit lagi lah. Maknanya kena buka sikit lagi. Kenapa? Kerana kalau duduk syakrut tu jadi tutup. Hak zahir pun jadi nampak tudung. Tertudung. Wak sepuluh kita tengok dah. Tu. Tu lagu tu Retino. Sebab tu mani wajib ke apa kena itu molek seperti kita ni mani wajib kena duduk molek teka basuh punggung tu. Jangan sekadar kata bu gitu sebab lalu lubang punggung tu bila kita berdiri dia katuk lagi kawasan lubang di halaqah dubur tu dia katuk. Sebab tu kena duduk juga basuh. Supaya basuh berak tu kawasan tu. Nabi Aisapa teka mani wajib tu. Kalau semata bu situ dia tak sapa tu. Buat lagu tu dah ke? Dia buat gitu dah tak? Habis itu. Jaga weh. Tu masalah istinja ni. Hak ni ulama jaga belaka dalam kitab-kitab ulama masalah istinja ni kalau hujung jari pun tak boleh. Boleh puasa ni jaga sungguh. Allahumma salli. Maka keluar dengan kata yang dinamai runggo, tak ada apa dah tu dah. Maka keluar tidak masuk dalam kata dengan perkataan ulama. Tak keluar dengan kata ulama. Mana kata ulama? Yang dinamai runggo. Tempat yang dinamai runggo. Dulu Musa ni royak dah ke? Benda yang buat ibadah puasa, kita memasuk sesuatu ke dalam tempat yang dinamai runggo. Kalau gitu tak masuk dalam kata itu. Dalam kata tempat yang dinamai runggo tu keluar apa? Hak tak termasuknya apa? Barang tu pak yang bagi keluar. Keluar oleh barang yakni tempat lah.
keluar oleh tempat yang tiada dinamaikan dia rungga, tak dinamakan rungga. Tempat hak orang tak panggil lubang yang terbuka, rungga ni jadi lubang terbuka. Bukan semata-mata lubang. Kalau lubang perut, lubang pusat tu lubang juga, tapi bukan rungga, kerana bukan lubang yang terbuka. Nampak tu dah? Lagi tu kena rungga ni kena kepada lubang yang terbuka. Iaitu barang yang tiada nama rungga ni. Ya nak misah lalu dah. Bukan ayat takrif, pakai takrif dengan misah. Iaitu barang yang tidak dinamakan rungga ni, seperti di dalam sumsum. Sumsum kalau bahasa panggil sumsum. Misalnya kita sumsum, apa sumsum? Seperti dalam sumsum, dalam isi tulang, isi bagi tulang. Sumsum ni tulang dalam, isi tulang. Sumsum ni isi tulang, dalam tulang ada isi pula. Kalau pocok ada dia serah sampai ke isi dalam tu, sejuk misalnya bila bubuh. Ya tulang kita ni ada tempat hak pasing lubang. Lubang pocok tu, bukan kata tulang semua tu jadi orang panggil, bukan kata tulang semua tu jadi kerah belakang, ada kawasan pasing lubang dia. Kalau kita masuk ke lubang tu kena ke isi dalam tu sumsum, orang panggil sumsum ni kena ke isi bagi tulang. Tu orang panggil isi tulang dalam. Maka hak tu rungga lubang tu tak jadi kira. Bukan yang terbuka dak tu, dia tak kira masuk dalam tu dak. Dan di dalam daging poho atau pada dalam sumsum, dalam daging bagi poho kita ada daging. Lepas tu dalam daging tu, walau lubang pun pocok setahu mana pun tak dinamakan rungga terbuka. Ni dia kecek pohon ni masuk belaka lah, beti, punggung, ialah belaka tu kalau kira sungguh. Tu. Tapi orang dulu je perubat kokok pohon tu. Kalau dia nak petik, nak gapo ikut pohon. Lah ni kalau pocok kok punggung, kok bahu lah kalau kita kata. Maka dia kata dalam daging pohon, maka jika mengubati seorang, mengubati oleh seorang, mengubati ni makna gapo? Memasuk ubat. Tu je kalau lapar mengubati dalam bahasa kita lah ni macam-macam cara mengubat. Tak gitu kan? Tapi sini orang dulu kalau mengubat berubat. Loh, ni macam-macam dengan X-ray, dengan scan, kadang-kadang dengan apa, dengan ultra, dengan apa macam-macam. Hak tu lah mengubat juga cara lah ni, tapi maksud mengubat tu masuk ubat. Tu. Jika mengubat oleh seorang, mengubat akan lukanya luka bagi seorang, ia mengubati luka dia, ia berluka. Lepas tu ia berubatlah dari luka dia tu. Luka duk betul mana? Luka sifat yang ada ia pada betisnya, betis bagi seorang. Luka ada di betis. Tu tengok tu. Luka gapo saja ada di betis yang masuk ubat. Atau pada betis pohonnya, kecek juga pada betis pohon. Atau pada betis tu. Atau pada betis, jadi pada isi pohonnya, pada daging pohonnya, pohon bagi seorang. Luka yang ada pada pohon, saat ni ada pada betis, ni ada pohon. Ikutlah sampai kepada punggung, bukan lubang tu, sampai ke kawasan pipi punggung tu ke. Tu dia luka yang masuk. Lepas tu bila ia mengubat, bila ia berubat, maka sampai ubat. Tu dalil kata mengubat dengan makna memasuk ubat. Betul dah. Bila ia mengubat, maka atau pada mengubat. Bila ia mengubat, maka sampai oleh ubat itu. Ikutlah ubat gapo pun. Dulu ya kayu ya masa dulu. Sampai oleh ubat tu, sampai ni kira masalah
batal tak batal ni yang kira masalah najis tak najis suku pula. Misalnya kalau tu kita buah ubat luka tu kata macam-macam lah ni ubat dia. Tak itu kan? Hak tu kira suku. Ni kira masalah batal puasa kedak tu ya. Maka sampailah oleh ubat tu sampai ke dalam sungsum betihnya, sampai ke dalam tulang dalam. Bagi betihnya, isi tulang bagi betihnya, bagi betih seorang. Siapa ubat tu seru masuk ke dalam, dia rasa sejuk. Kadang rasa kebah. Macam-macam dia boleh tulis sampai ke tulis. Tak ada rasa, masuk ke isi. Sampai ke dalam sungsumnya atau ke dalam daging pohonnya atau pada ke dalam sungsum tu atau sampai ubat tu ke dalam daging pohonnya seorang, masuk dalam daging pohon. Apa nak kata jawab jika tu, maka tiadalah batal puasanya, puasa seorang tak batal dengan dia dengan memasuk ubat pada lubang itu, dengan memasuk ubat pada lubang itu tak batal. Sebab tu kalau pocok pun tak batal. Kita pocok mau pita ke kok pungung-pungung ni tak apa, kerana bukan runggu yang terbuka dak situ. Tu habis itu sehingga ya pocok nak wi gagah, pocok keluaran nam keluar nak wi gagah puasa tak era pocok tu pun nak wi gagah. Maka tak batal lagi puasa dia. Tak batal. Tu kerana bukan masuk lerung yang terbuka, cuma makruh lah. Kalau dia pergi bubuh barang nak jadi kuat, puasa gagah sikit tu. Cuma makruh. Kerana ubat tu dia masuk ke apa? Dia tak turun ke perut, dia pergi ke urat-urat dalam kawasan apa? Urat-urat itu darah. Juga tu. Kata musannif rahimahullah taala. Sebut bonam clear tu tak apa. Bonam clear tu. Kata musannif rahimahullah taala, ayat lagi. Maka tiadalah batal puasanya dengan dia. Dan demikian lagi jika dicocokkan ulihnya oleh seorang, dicocok akan jarum besi. Jarum ni besi, ada jarum kayu dah. Tak apalah jarum. Ya tak. Dicocok akan jarum besi. Tu dia cocok. Tu bahasa selengah weh, sakit tulang weh. Wedding cocok pakai jarum. Hello tahu mana pun jarum. Dicocok akan jarum besi, umpama jarum. Katakanlah apa lagi lain daripada jarum. Dia masuk belakang tu bila satu jarum kena ke tiap-tiap besi ni supaya dengan pisau apa semua dia tekan masuk. Dicocok akan jarum besi, umpama jarum. Dicocok ke dalam daging pohonnya, pohon seorang. Masuk ke dalam daging pohon. Habis itu cak lagi. Ni misal di pohon aja. Punggung bahu pun ikutlah. Tu dia. Tiadalah batal puasanya. Jawab. Nascaya tiada batal oleh puasanya puasa seorang. Sebab apa tak batal? Ni ilat dia. Tak batal tu kerana tiada di sana, tidak ada di sana yakni pada pohon, pada daging pohon tu. Tidak ada di sana, di daging pohon tu tiada ada runggo, yakni runggo yang terbuka, tak ada. Dia tak ada lubang yang terbuka di situ. Tu. Dia tak ada. Dan jikalau menikam oleh seorang akan diri seorang, dia nak bunuh diri. Kriak pada akhawi. Duit tak ada. Tu cari duit tak boleh. Nak menego jual pun tak boleh. Nak bagi 5,000 tak nampak bagi lagi. Kriak tikai akan diri. Menikah oleh seorang akan dirinya. Ni masalah kira masalah puasa tak puasa batal ni. Bukan masalah boleh ke tak boleh tikai diri. Hak tu lain. Kena beza masalah. Yang menikah diri. Tu. Menikah akan dirinya.
Menikam dengan sikin. Umpamanya sikin tu bahasa Arab, bukan dengan sekian umpamanya, sekian-sekian. Sekian bahasa Melayu, sekian-sekian. Oh ni sikin bahasa Arab maksudnya kita. Menikam dengan sikin. Sikin ni apa sikin? Pisau. Pisau. Sikin. Tu. Yang nikah dengan pisau. Umpama sikin, tikar dengan besi lain ke ikutlah. Pisau ke kayu ke ikutlah apa saja yang umpama yang mudah masuk sikit dia pisau ni. Tikar dengan sikin umpamanya. Atau menikam akan seorang, menikam oleh orang yang lain. Orang lain tikar dia. Tapi menikam tu kait dengan izinnya. Izin bagi seorang. Sebab kalau dia tak kait dengan izin, dengan tak izin, hak tu orang panggil masuk dengan tergagah. Masuk bukan dengan sengaja, dengan ikhtiar. Nampak tu dah? Hak tu tak batal dulu lagi dah. Ni kira nak batalnya dengan izinnya, izin seorang. Maka dengan izin ni terbenar belah ni, belah perut ke apa semua, kita benar, kita sing di bomo dah. Amo nak belah perut tak apa, amo izin. Bomo pun kira mula krek belah perut. Bahaya tak dah? Atau belah telinga, atau belah ikutlah perut. Tu masuk lagi izinnya juga. Tu. Batal apa so? Batal nak buat kena sakit. Tapi nak jaga puasa tak boleh dah, kena batal lah puasa dia dah. Tapi tu heavy benar kok boleh buka ni pula. Tak itu kan? Sebab ni ada keuzuran ni. Tu. Fa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ada ayat Quran sebut. Tu. Habis itu. Maka kata dia dengan izinnya. Maka bila dia tikar, bila menikah tu, ni atau pada menikam tu, sama ada dua menikam akan diri atau menikam oleh orang lain, maka sampai sikit itu, sampai oleh pisau itu, sampai ke dalam rungga bagi seorang, sampai ke dalam lubang terbuka. Tu siapa pisau kalau perut, siapa pisau kalau lubang tekak, belah tekak, ikutlah. Tu. Atau dimasukkannya kayu. Ni tadi. Atau kepada atau kepada menikam. Atau pada menikam. Nak jawab sekaligus lah maknanya. Dan dikalau dimasukkan oleh seorang, dimasuk akan kayu tu, masuk kayu, atau barang sebagainya, barang yang seumpama kayu, ikutlah apa pun, plastik ke, getah ke apakah hak pasing serupa dengan kayu, pada pihak boleh masuk ke dalam dah. Tu. Jadi dia masuk akan kayu, masuk ke dalam lubang zakatnya. Tengok saya dah. Dimasuk tu tak ke dalam lubang bagi zakatnya, zakat seorang masuk dalam lubang zakat. So gata dalam lubang tu, ambil lidinya tonyoh, lidinya, hujung lidi tu, hujungnya leluh lagi, hujung lidi, masuk. Sedap weh dia kata. Ada juga. Tu dia. Allah dah. Lepas tu, maka atau telinganya atau pada zakat. Hak ni nampak sikit kalau zakat ni kita tak ada berlaku sangat. Atau yang masuk kayu tu ke dalam telinganya atau pada zakat, ini lubang bagi telinganya, telinga seorang. Yang masuk ke apa? Kau orang telinga tu ke, hak pasal kapah-kapah tu ke. Kapah osok kata we telinga we masuk dengan kau orang kapah tu lah ni, jenis tu.
masuk ke dalam telinga dia. Maka sampai ia kayu dan umpamanya tu, sampai kepada batin sebelah dalam bagi zakat atau telinga. Jadi kayu pun dia masuk dalam sebelah dalam. Batal lah jawab jikalau dua-dua masalah tu. Nasaya batal lah puasa seorang. Batal dengan sebab memasukkan sikin atau kayu tu. Itu ya. Siapa ke dalam tu batal puasa dia. Ni kira masalah batal puasa dia. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala, dan keluar dengan kata daripada lubang yang terbuka barang yang sampai kepada rungga daripada lubang yang tiada terbuka, maka tiada batal puasa dengan berminyak jika merasap minyak pada segala lubang pohon rumah dan rambut, dan dirasanya akan minyak itu sampai kepada runggonya sekalipun. Oh ya, kalau itu jika tu, kerana tiada dimasukkannya kepada runggonya daripada lubang yang terbuka. Tak ada apa tu masalah dia. Sekali lagi, bakal gigi ni masalah ni dia faham dah, nampak mudah. Dia tak ada khilaf gapo ni. Kata musannif rahimahullah sekali lagi, dan keluar dengan perkataan ulama, dengan kata ulama. Mana kata ulama? Badan. Dengan kata ulama daripada, yakni sampai suatu daripada lubang yang terbuka. Kita takdir muta'allaq selalu sini. Dengan kata sampai suatu daripada lubang yang terbuka. Ulama kata bila sampai oleh suatu ke dalam lubang yang terbuka, batal puasa. Kalau gitu tak termasuk dalam sampai suatu ke dalam lubang yang terbuka tu gapo? Nampak-nampaknya di yang terbuka ni, lubang yang terbuka tu ialah naknya. Keluar tu oleh bagi keluar. Keluar oleh barang yang sampai ia kepada rungga, sampai ke dalam rungga. Benda tu sampai juga ke dalam rungga. Tapi sampai tu daripada takluk dia. Sampai daripada lubang, sampai ke dalam juga, tapi sampai daripada lubang yang tidak terbuka. Jadi tiada terbuka pada uruf. Kebiasaannya tak buka situ. Urufnya tak buka. Faham tu dah? Siapa ke dalam lubang yang tak terbuka pada uruf, maka tiada batal puasa dengan tu tak ada apa lah tu. Ni maka ni bukan jawab gapo dak tu. Kau dulu. Dan keluar dengan kata daripada lubang tu oleh barang yang sampai kepada rungga daripada lubang yang tidak terbuka, maka tiada taprek pada keluar kan. Kalau tengok sekaligus dengan cara zahir tak sedap lagi, tapi tak boleh tak dah taprek pada keluar tu. Dikeluar dengan kata daripada lubang yang terbuka. Tu. Maka ya kata dia, bila tak termasuk oleh benda yang sapa dalam lubang yang tak terbuka, maka tiada batal puasa seorang. Tak batal dengan berminyak, dengan sebab berminyak. Apa berminyak? Pakai minyak. Ya pakai minyak panas ke, minyak apa ke. Kalau orang kawasan sejuk, ya pakai minyak withai sejuk tu, minyak kulit tu, Vaseline ke gapo ke, apa sing jenis minyak. Tu. Dia pakai minyak, berminyak, pakai minyak. Di rambut pun bakal agak minyak zaitun nama dak bubuh. Tu. Maka memang kata tu sebagai bubuh pala dia memang kata.
Sungguh tidak tak tahu. Tu minyak zaitun. Arak je, tapi arak tak bubuh mana. Orang Jawi kita. Orang Tino lah. Orang Tino dulu bubuh dah. Yang minyak naman Makkah, hok pasal jenis kuning, ingat tak lah? Jadi kuning jebuh leh tu. Minyak tu jebuh bau sedap. Orang tua-tua dulu jebuh minyak tu kot ramuk oh. Kalau ni muda lah ni tak ada dah. Ya say lagu tu. Tu. Kalau itu dia berminyak. Maka hak tu tak batal. Maka tiada batal dengan berminyak. Tak batal jika royah pada tiada batal. Tak batal dengan kita berminyak. Tak batal weh. Jika merasap oleh minyak itu. Merasap ni apa? Isap ataupun serak kita kata. Terserak atau serak atau terisap atau merasap. Jika terisap oleh minyak tu, oleh minyak kita comor tu, merasap pada segala lubang, terserak terisap pada segala lubang. Lubang apa? Lubang bagi pohon rumah. Pohon ni apa? Humi bagi bulu rumah tu. Ni bulu kulit kita ni. Bulu rumah. Kita kata. Walau serah masuk ke dalam humi dia tu. Humi bagi bulu. Dan rambut atau kepada rumah. Jadi segala lubang bagi humi rambut kepala tu. Masuk serah ya boh bagi minyak atas kepala tu. Lepas tu serah masuk pergi serah rasa sejuk. Tu rasa sejuk masalah. Minyak tu rasa tu. Faham tu dah? Turun lagi. Dan serah tu dan dirasa oleh seorang. Padahal dirasa oleh seorang. Rasa akan minyak itu, akan kesan bagi minyak itu. Rasa akan kesan bagi minyak tu. Dirasa sampai kepada runggonya. Rungga bagi seorang. Rasa kata minyak tu serah turun siapa ke rungga dia. Dia rasa bagi. Serah tengok sejuk tu kan. Kebah. Rasa kebah turun dah. Dia serah bagi. Sekalipun tu royah masuk situ. Jika merasap minyak pada segala lubang pohon rumah dan rambut dan dirasanya akan minyak itu sampai kepada rungga, sekalipun tiada batal puasanya. Tak batal puasa dia. Faham tu dah? Payah ke? Tak ada payah ni ibarat ni. Tak payah dah. Serah lagu mana? Kita basuh wisiat dah, patut ada sisa-sisa keseh tu tak apa. Ulama baru kata dimaafkan hak tu keseh-keseh dia dah. Hak tu nak lari tak lepas dia keseh sikit-sikit. Tapi kita kena comor bila kena komor habis. Ni ada lagi kot lidah tu putih. Hak tu tak leh. Kita bergigi siap lakon dah. Ni setengah orang buh ni tak cuma ia ada lagi banyak kara lagi. Kok lidah pun apa ada lagi. Dia rasa sejuk. Sejuk pun tengok dengan ada putih lagi. Faham tu dah? Kena habis hak tu. Bila habis hak tu ada lagi tinggal perasaan daripada ubat gigi tu maka tak apa. Telah turun gitu. Tu tak apa. Jangan duk borong habis kan orang kita kadang-kadang ya bermudah-mudah pula taksir. Dia gitu. Ya, banyak lagi tepek. Kok telah gigi tu ada lagi apa lagi ada yang buat gigi. Nampak tu dah. Lebih lagi lah ni dia bubuh benda apa jenis biru-biru apa sebab sinar-sinar pula kadang-kadang dah. Ada linlak. Lepas tu benda tu duk nampak lagi kadang-kadang. Tu tak leh. Tu bukan kesel tu jadi lalu dah. Nampak tu dah. Kalau kita pergi tu ada lagi supaya tengah-tengah ubat gigi tu supaya Colgate, supaya Clyde
Nampak jenis pun nampak itu pun dia bubuh sepengah sina tu. Bergapo tu. Lebih klik-klik. Tu benda tu ada lagi kadang-kadang ikut gigi. Tak habis. Maka hak tu tak leh. Kena perabi hak tu, lepas tu kesel sejuk ada tu tak apa. Nampak tu dah? Dia ada lagi tak apa. Tu. Dan dirasa dia akan minyak itu sampai ke dalam rungu sekalipun. Sebab apa? Kata batal. Sebab apa tiada batal? Kerana tu masalah hak dalam gigi tu, hak tu apa? Hak tu dalam rungu terbuka tu, kita nak kira masalah dengan telah tu. Faham tak? Kalau buat gigi tak di kok daging kita, kok lengan, tak ada apa mula lagi lah. Ni kira ni dia duk tanya sebab dia duk dalam mulut, dia bersakut dengan rungu terbuka. Hak ulama di Ma'ah gitu kerana susah nak jaga dah hak tu. Nampak tu dah? Hak tu masalah rungu terbuka. Hak ni bukan rungu terbuka ni. Ni rungu hak tak terbuka. Nampak tak? Tu. Maka kata dia, kerana tiada dimasukkan oleh seorang, ataupun nyo tu rujuk kepada minyak apa? Kerana tiada dimasuk olehnya akannya, dimasuk ia tu ni. Kerana tiada dimasuk ia seorang akan minyak tu. Kerana ia tak ada masuk minyak, tiada dimasuk ke dalam rungga seorang. Rungga dimasuk daripada lubang yang terbuka. Tak luk dah dimasuk. Bukan yang masuk daripada lubang yang terbuka dak li. Kok bulu tiak dia ya bo gapo kok telah bulu tiak tu ke sejuk masuk dalam. Seragi. Ubat lah ni kolon tak kolonnya bubur juga. Sejuk kok lubang tiak ya. Hak tu bukan lubang terbuka hak tu. Tak apa ya kata. Dan demikian lagi tiada batal puasa juga. Tak batal dengan sebab bercelak. Pakai celak mata. Bercelak ni pakai celak mata. Pakai celak. Orang jenis pesing wahyu jangak tu aja bercelak. Nampak kem dia. Dia bubuh. Macam-macam lah orang cak. Pakai sunnah Nabi pula. Sunnah Nabi kita, Rasulullah kita ni bercelak mata. Ni 3 kali lek ni. Celak. Kita bukan 3, kita kalau sekali ada dah bagi dia angok. Nak ambil sunnah tu dah, sunnah sekerak. Bawa 3 kali. Nabi kita bercelak. Dah mau tu klik dah ke? Best diri. Allah. Tengok sikit lagi. Kata musannaf tiada batan dengan sebab pakai celak mata. Bercelak. Dan jika ni royah apa lagi? Royah pada tiada batan. Dan jika didapat oleh seorang, dinampak olehnya
seorang tu didapat akan warna celak. Sebab tu dapat dengan mana nampak. Kalau dapat warna panggil nampak. Kalau dapat akan seorang panggil dengar. And maka jika didapat dinampak akan ulihnya oleh seorang, akan warna bagi celak. Walaupun dia nampak warna celak, cak gapo celak gapo? Tiga kat pukul 4 ada 10 minit. Gapo ya kata? Bunyi gapo tak ni Ya kena ada suara dua tu. Wiadi. Kalau kosong tak ada langsung tu lain pula tu. Setagi tu. Lagu mana weh? Tu dia. Apa dia duk kata saat ni? Kereta dak ada tak? Kereta orang hok mai sampak tadi ada lagi? Klik dah. Apa tengok kereta situ. Ya ada, cuba tengok kereta. Kadang-kadang dia nak pergi mana, ada urusan ke apa, ya selalu dah. Kalau misalnya tak pukul 4, tapi dia nak pergi mana-mana, yang lebih diri, pukul 3.30 hari misalnya dah. You know, ya komak. Ya komak, ya maya. Ya pergi. Lagu tu. Kalau rakam best diri ni lama-lama dah. Sejak dulu-dulu. Sejak dulu-dulu. Jenis tu kita dulu. Sejak dulu-dulu dah. Yang berdiri yang besing. Tapi so je yang ada sampai ke hari ni dia tak kata apa, tapi lo ni tak hal. Dulu. Okey duk nanti. Demo duk ada tu. Kereta dah tak? Oh. Duk nanti apa yo royak kata. Sikit lagi kalau gitu kita. Bila kita main lama sikit apa dah? Lama sikit. Kalau pun nak pergi luas dah pula ni. Allah Akbar, siap. Tengok. Bercelak jika didapatnya akan warna celak tu, yakni hitam tu lah, warna hitam, celaknya hitam ke. Didapat akan warna celak, didapat di mana? Takluk pada didapat. Dinampak tu pada ludahnya. Ludah seseorang. Yakni pada ketika ludahnya, ludah oleh seorang. Bila dia ludah, dia nampak mari. Kok alio dia tu. Atau kok dahak dia, gahak dia. Dia nampak kata hitam capur. Dia turun weh. Celak ni. Dia rasa lalu. Orang pakai itu kan. Ubat mata dia. Ingat tak? Ubat mata. Dia serah turun sejuruk dah. Kadang-kadang wasa kelak, wasa jadi pipe sampai kendal ni. Ingat tak? Dia turun lagi. Dia titik ada ubat mata tu, dia titik turun dia rasa. Lepas tu celak pun dia turun lagi weh. Dia masuk kok mana? Kalau lubang tu ada weh. Lubang air mata tu. Lubang lah tu. Dia masuk mana lah, tapi ada. Kalau orang pakai celak tu dia rasa, dia boleh tahu. Ada. Sekalipun dia kata didapat akan warna celak pada ludahnya, pada ketika ludahnya, dan dirasa atau pada didapat
Ataupun jika dirasa olehnya oleh seorang akan rasa celak. Rasa celak lagu mana? Hak tu kalau tak rasa tak tahu. Rasa masing-masing kadang-kadang dia rasa kelak-kelak, dia rasa deh. Dia ada supaya dia rasa mari. Kadang-kadang rasa pasir tak pasir, gua tekak. Tu. Dirasa-rasa celak tu. Dirasa tak luk pada kerongkongannya, pada rongkongan bagi seorang. Rongkongan ke apa? Batang halqum tu lah. Batang halqum, kerongkongan tu bahasa sikit tu. Guk bahasa, tapi bahasa kita kok tanya kita kata kerongkong kecil batang halqum. Tu. Jika dirasa akan celak tu pada batang halqumnya sekalipun tiada batal puasa dia. Habis sikat tu. Tu dia. Sebab apa kata tak batal? Dari kerana ilak pada tiada batal. Tak batal kalau kita bercelak mata pun tak batal, walaupun dia rasa lagu mana kok batal halqum dia pun. Sebab apa? Dari kerana tiada lubang yang terbuka. Tak ada lubang yang terbuka daripada matanya hingga ke rongkongannya seorang. Tiada lubang terbuka mulai daripada matanya mata seorang sehingga sampai kepada batang halqumnya seorang. Jadi antara mata dengan batang halqum tu tak ada lubang, orang panggil lubang jenis terbuka tu tak ada. Tho tu tak ada, tho prakpa tak ada situ. Nampak tu dah? Lubang tu mula di mata turun gitu tak ada lubang apa pasal tu. Kalau masuk juga waktu dia masuk kok gapo kok lubang-lubang lelah tu. Kalau kita ni suka kalau kira lubang ni lubang juga tapi lubang tak terbuka. Dia tak ada lubang yang terbuka di situ. Kalau serah lagi kotlah. Sebab tu jadi kadang-kadang dia ada urat dia ada urat. Selalu urat sebab dia mau cabut gigi ke apa kadang-kadang kena ingat kok mata dia ada urat hubungi dalam tu. Memang kata kalau cabut di atas ni ingat sikit mata, kalau cabut bawah hengok. Kalau urat ni urat dia ada hubungi dengan mata. Lebih lagi pasal gusi-gusi ni tu. Dia ada hubungi dia. Maka kata dia tak batal juga kerana di sana tak ada lubang terbuka, maka tidak batal puasanya. Habis itu. Dan dimakian lagi maka iaitu celak tu. Tu. Maka iaitu celak mata saat itu seperti minyak juga. Bandingan seperti dengan minyak juga. Minyak mana? Minyak yang merasap, menserap, menserak. Tu. Pada segala lubang. Minyak yang merasap pada segala lubang. Lubang yang ada pada pohon rumah, pada pohon bulu rambut, jadi atau pohon rambut. Yang kena kata itu. Pada pohon rumah atau pohon rambut jua serupa dengan minyak hak serah tu lagi. Kok bulu roma, kok lelai rambut saat itu ya. Tu kira serupa tu. Maka tak batal, tak ada runga terbuka dak weh. Tu. Dan dimakian lagi tiada batal puasa juga. Tak batal dengan sebab mandi. Ya mandi semua pagi-pagi. Tu. Dan jika tapi mazhab Imam Malik ni batal. Kalau bercelok mata tu batal mazhab Imam Malik. Tu. Dan tiada batal puasa dengan sebab mani. Dan jika merasap oleh ayat, menserap, menserak oleh air, merasap kepada batinnya, ke dalam batinnya, batin bagi seorang sekalipun. Tu depan lagi ada sekalipun tu jogoyah tu. Mani tak batal puasa. Walaupun air sera-sera masuk kok dalam batin pun. Tu menserap daripada segala lubang pohon rumah,
dan rambut sekalipun. Tak ingat malat. Ni kira ni. Kalau kata ikut linga tu lah, ikut linga tu. Kalau kita mani biasa tu, dia masuk juga sikit-sikit. Hak tu dimaaf. Tapi kalau kita tuju le sungai tu tak leh. Hak tu dia masuk lalu dah. Tengah je memasukkan hak tu. Depan lagi masa nak royak masalah mani sungai. Kata dia, dimakin lagi tidak batal puasa dengan sebab mandi, dan jika menserap oleh air kepada batinnya, meresap daripada ya supaya menserap Allah. Kita kata serak tu gitu. Daripada segala lubang pohon rumah, dan rambut sekalipun tiada batal. Sebab apa tidak batal? Kerana tiada sampai ia ayat. Tidak sampai oleh ayat tu, tiada sampai ke dalam runggonya bagi seorang. Kerana ayat tak sampai ke dalam runggo ni. Tak sampai daripada lubang yang terbuka. Tak lepas tiada sampai. Tak sampai ayat tu daripada lubang yang terbuka dak. Bukan mari kok lubang terbuka dak. Kalau turun gi juga pun, ia bukan lubang yang terbuka. Tak apa ni, ingat gitu masalah. Dan tiada makruh bagi yang puasa tu mandi. Tak apa. Dan tiada makruh. Tapi mandi semata-mata untuk nak membersih dirilah. Kalau mandi nak gagah atau puasa tu makruh. Tak rok mandi gagah sikit. Hak tu makruh, mandi untuk nak gagah tu. Tu. Tapi kita mandi semata mandi, tak ada apa, tak mandi pun gagah biasa, tapi mandi rasa belengah. Tubuh panas ni, mandi tu tak apa. Tak apa. Tiada makruh bagi yang puasa itu mandi. Tiada makruh bagi orang yang puasa tu, tiada makruh akan mandi. Mandi tak makruh. Asal hukum mandi tu haram. Tu. Tapi wak kena tepat, kadang-kadang wajib, kadang-kadang haram. Tu. Mani gapo haram. Mani siang bulan Ramadan, mani lah sungai. Hak tu haram. Kerana batal puasa dia. Mani hak wajib, mani gapo hak wajib. Mani harum, mani biasa ni. Ni mani harum. Harum ya hukum. Nak mandi pun tak apa kalau tak busuk diri ke. 10 hari tak nak mandi. Tak ada apa, tak ada dosa apa dia. Tapi kalau pergi tempat orang, ya no? Mani lanya tu lain pula. Digi mani tu harum. Di telanya tu makruh. Telanya tu pula telanya sore. Kalau telanya depan ramah haram. Tu ya. Kira tengok. Duk lah Yaman kita buka, kita Yaman kita lanye, bogel kita cara kita, tak ada apa. Tak ada apa. Makruh ya, tu. Malaikat tu tengok juga, malaikat yang tahu oh ya ni. Tu. Jadi makruh. Makruh. Tapi kalau kita mani kemudian kita tahu kata orang tengok. Tak boleh. Nampak mani sekali ramai-ramai sepuluh tahang tu. Tak ada arah semua. Mana? Tak apa. Lainnya tak apa. Sekali. Mani sekali tak apa. Betulannya sekali pun tak apa. Cuba kita makruh ya. Kita mani lainnya tapi makruh tengok aurat dia. Jangan tengok aurat. Makruh kita tengok aurat dia tak apa. Dia tak izin pun tak apa. Kita tengok tapi makruh tengok. Kau dalai kau makruh. Kau korek dalai kau makruh. Isteri kita. Tapi bini nak tengok aurat tok laki haram. Malaikat dengan izin tok laki. Baik nak tengok dia. Dia tengok kita mata. Dia tengok kita semata. Tak boleh. Dia kata tak boleh. Bini nak kacau tak boleh. Haram bini.
Malaikat abel kata tengok, nak tengok tak? Tak apa. Tapi kalau isteri, kita boleh tengok semata. Ya, harta kita dah. Bukan harta je, tanaman kita dah. Nak tengok ke apa betul mana tengok lah. Kerana wajib atas kita nafkah dia. Tapi makruh ya, makruh tengok kepada farad dia tu makruh. Wa ila batini asyaddu karhan. Asyaddu karahatan dalam kita ikna ke apa ingat. Dan kepada batin dalam ni lebih, kalau kau dalam kau sangat makruh. Syarat tak haram sebab apa? Sebab tanamnya kita, kebun kita, orang Tino, kebun kita. Syarat tak haram, haram belakang, tak lagi belakang, tak boleh gue. Tak boleh. Dia buka peluang. Tapi makruh ya tengok. Tu. Lepas tu kalau teka jimat, tak nak tengok. Kalau nak tengok juga makruh. Rasulullah tak tengok. Farad Siti Aisyah. Siti Aisyah, ma ra'aitu minhu wa ma ra'a minni. Aku tak nak nampak hak dia. Dia pun tak tengok hak kita. Dia pun tak tengok hak aku. Aku pun tak nak tengok hak dia. Tu. Tujuan jimatnya kelazatan tu je. Bila dukhun tu je tujuan, bukan ditengok tu. Tak gitu kan? Tak gitu kan Su? Yalah tak? Tak apa lah tu kan? Bogel-bogel tu jadi makruh. Bukan sunat pula mani sekali dengan bini tu. Akak gosok belakang pergi mari. Tu sunat pula. Tapi mandi pun dah dekat tak ada bogel tu lah. Mandi sekali. Ada sabit riwayat bahawa Nabi mandi sekali dengan Siti Aisyah tu. Tu ada mandi sekali. Mana? Mani lepas asar ni ngorek Kalau mani lepas asar, mani teka ngorek. Ke mana mani lepas asar? Ada ayat ni, mani lepas ngorek. Mani lepas asar ni, ini mani matu ngorek lepas asar. Kau kena? Maknanya mani lepas petang tu lah. Ada? Mani lepas petang tu. Kalau kira lepas asar tu, ngorek tu baru lepas asar. Tak ada masalah haruh, tak ada makruh pun. Tak makruh mandi basah ke apa pun tak makruh. Bagi yang puasa tu mandi ya saya tak makruh dah mandi. Tapi hazat ni masalah kalau nak pergi gagah tu lain. Golik kel paksa tu orang kita ya tak gerak lah. Lepas tu malam ni nak pergi gagah. Hak tu lain, hak tu klik kepada hazat ni. Masalah nak pergi gagah tu. Nak pergi bertenaga tu. Nampak tu dah? Tu masalah tu. Tapi kalau kebiasaan supaya kita lah ni tak ada masalah apa, tak ada masalah tak gerak ke apa, mani semata-mata lengah tubuh lah. Tak ada apa. Apa asal apalah. Tak ada masalah ni. Habis itu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, tak apa mani dan berminyak. Pakai minyak rambut, minyak apa. Tu tak ada masalah. Tapi Tino nak pakai lecu tu ingat. Tu tak apalah tak atas bibir ni. Tapi aku nak pergi masuk dengan aliu ke apa ingat pula. Pakai lecu tu jadi ingat aku masuk dalam tu. Jadi batal dengan sebab masuk tu. Tu. Tak so makan sangatlah kalau puasa. Makan juga nak jual nak. Allah makan juga ulah puasa. Nyanyuk ke puasa. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala, maka dia kata berminyak dan bercelak tak makruh. Tak makruh bercelak ni dalam mazhab Syafi'i lah. Mazhab kita Syafi'i bercelak ni tak makruh. Hanya dang dimakian itu. Tu. Hanya bermula yang dimakian itu walaupun tak batal, hanya bermula yang dimakian itu mandi berminyak dan bercelak.
Walaupun tak makruh, tapi benda tu khilaful aula. Orang panggil makruh gak makruh kecil, makruh halus. Kita royak dah berbeza, ingat tak tu? Antara makruh dengan khilaful aula tu. Dia tak sampai ke tahap makruh betul, tapi dia adik-adik makruh dah lah kira. Tu. Habis itu. Habis itu. Sebab apa? Allah, artinya arti khilaful aula tu menyalahi akan yang terutama, menyalahi akan perkara yang terlebih utama dengan dia, dengan seorang tu. Kita kata aulanya ya tak setelak lah mani yang samani minyak lah aulanya. Dah aulanya tak sama ni. Kalau kita gimana juga berarti menyalahi akan yang aula, yang terlebih utama tu. Maka yang terutama bagi yang berpuasa, ni muslimlah, maka perkara yang terlebih aula, terlebih utama, terlebih baik bagi orang yang puasa tu, aulanya ialah bahawa jangan ia seorang yang berpuasa tu, jangan ia mandi ketika berpuasa, dan berminyak, pakai minyak ketika ia berpuasa, dan bercelak mata ketika ia berpuasa. Aulanya mazhab kita Syafi'i, tinggallah mani minyak, mani banyak kali tu jangan. Kalau ada seorang tu duk tunggu di kolah tu dah tak pergi ke mana dah, puasa tak kat duk tunggu kau duk nenek dengan kolah tu bila nak qomat, bila nak ban ni. Kalau tak rak cebok afu duk tunggu di kolah dah jenis tu. Ingat budak-budak dah tak rak dah weh, kau duk nenek dengan nenek kat sejuk-sejuk apa tu, masa lama weh nak buka. Tu hak tu makruh dah tu. Jadi tinggal apa panggil apa, kita meninggal benda yang aula. Kerana aulanya kena tinggal benda tu. Sebab apa kata aula meninggal? Bahawa jangan tu ilak pada aula terutama, ilak pada yang terutama. Sebab apa boleh kata aula yang dia mani? Kerana mazhab, di sisi mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala, batal puasa dengan bercelak. Berarti nampak ilak ni, jadi ilak ni kira bercelak ialah kalau kira kata nak menyalahi ke mazhab tu. Kerana pada mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, jadi batal puasa dengan sebab bercelak. Kalau kita bercelak, batal puasa. Sebab tu ingat mazhab Malik, kita duk niat turut Maliki pun niat dah. Nak klik-klik dia pun kena kira ke betul batal ni kalau nak klik sungguh. Nak klik-klik sungguh. Tu. Maka pada mazhab Malik tu batal puasa dengan sebab bercelak. Habis kat tu. Sebab tu jadi aulanya kita tinggal benda tu. Mani tu tak batal, mazhab Malik pun tak batal, kita pun tak batal, berminyak pun tak batal, cuma bercelak tu je mazhab Malik tu kira batal. Kita tu tak batal. Nampak kerana ni ilak pada jangan ia bercelak, ilak pada jangan bergantung dengan masalah bercelak ya. Kata molek aula bagi yang puasa bahawa jangan ia mandi, satu, dan jangan ia berminyak, dua, dan jangan ia bercelak. Sebab apa jangan ia bercelak? Kerana pada mazhab Imam Malik batal puasa dengan bercelak. Tu nak murai ikilah hak demo. Tu habis itu. Sekat tu dulu, adalah dulu tengah-tengah hari. Mak kata tak agak tu kau puasa, dia kata. Lek malam tak apa, dia kata. Oh, tak puas hati lagi ni sekarang hari ni, kata. Tak puas hari lagi. Dia nak puas hati sampai cerah tu kalau baca kitab. Nak wis sampai subuh, nak wis sampai makan sahur. Tu puas hati dia. Dia duk ngepek malam tu, tak puas hati lagi sekarang hari ni, kata. Sekat kulah semua. Tak puas hati. Jangan nanti tapi siari atau siari tak rok atau siari tak. Lek malam apa? Tengok kata musannaf rahimahullah sekat tu dulu lagi dulu.
mana. Dan lagi akan datang pada perkataan bahawa jika termasuk air ke dalam ronggonya daripada lubang terbuka seperti telinganya, tetap kalau mandi menyelam kerana menyejukkan badan, batallah puasanya dengan dia. Dan tiada batal puasa dengan berbuang darah dan berpetik atau berbekam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u bima yasha'u. نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين.